قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bab yang ke-31. Babu la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Bab pada menyatakan tidak turun rahmat ke atas kaum yang padanya ada orang yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, jilid yang pertama versi terjemahan. Kita dah berada pada hadis yang ke-63. Dalam bab 31 ini hanya ada satu hadis sahaja. Dalam bab tidak turun rahmat, tidak turun kasih sayang Allah ke atas kaum, ke atas mereka yang padanya ada orang yang memutuskan silaturahim. Hadis 63, hadis marfu'. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Sulaiman ibn Abi Idam qala sami'tu Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu yaqul عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. Daripada Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu berkata, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya rahmat tidak turun ke atas satu kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan silaturahim, yakni hubungan kekeluargaan. Ini di antara akibat. Dalam hadis ni Nabi cerita akibat buruk yang akan berlaku bila mana ada orang yang memutuskan silaturahim. Maknanya dalam hadis ni tak semestinya kita menghubungkan silaturahim, tapi ada di kalangan kita yang memutuskan silaturahim. Ada ulama yang menghuraikan makna qaum di sini dengan maksud orang-orang yang sokong, tolong, bantu orang yang memutuskan silaturahim, dan dia tidak mengingkari, tak usaha pun untuk bantu supaya hubung balik silaturahim. Kalau kita ambil contoh hubungan silaturahim yang putus tu dalam keluarga, antara adik-beradik, antara siapa? Kakak sulung dengan kakak kedua, contoh. Kita tahu kita adik-beradik juga. Kita duduk dalam keluarga yang sama. Kita tahu kakak yang pertama dengan yang kedua ni ada bertelagah. Bila? Di zaman muda. Bawa sampai ke zaman tua, tak bertegur siapa. Kalau balik duduk sama dalam sebuah rumah orang tua pun tak bertegur. Tak duduk sekali, tak mesra sebagaimana duduk dengan adik-beradik lain. Maka dasarkan pada hadis ni, kalau kita di antara orang yang tak berusaha untuk hubungkan balik silaturahim yang putus tadi, maka kita juga di antara orang yang
tak akan menerima rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab putus silaturrahim ni benda mungkar. Bila benda mungkar, maknanya kita kena cegah. Tak boleh kita biar tahu benda tu duk berlaku dalam adik-beradik kita. Si A dengan si B, si sulung dengan si kedua tu putus silaturrahim sejak daripada remaja ataupun ketika usia puluh tahun, 20 tahun tu, kita tak bantu ataupun kita tak usaha sebagai adik, sebagai abang dalam keluarga tersebut, hubung balik hubungan silaturahim adik-beradik. Maka termasuk dalam kalangan orang yang terkena juga biasan tak diturunkan rahmat Allah Ta'ala. Bila ada satu kaum yang memutuskan silaturahim. Cuma ada ulama menghuraikan di sini rahmat ni dia kata al-matar, hujan. Nisbah pada rahmat Allah Ta'ala agak hujan akan ditahan. Tu lebih besar lagi lah daripada keluarga. Lebih besar lagi hubungan di antara kaum kerabat kita yang lebih luas lagi lah. Cuma rahim ni kena ingatlah, bukan sahabat handai yang tak ada hubungan rahim dengan kita. Ni duk cerita tentang yang ada hubungan rahim dengan kita ni. Maknanya ada hubungan daripada usul dulu, daripada tok, daripada moyang. Ada hubungan rahim tu bersambung turun ke bawah sampai ke cucu, cicit, ciak, apa lagi bawah tu. Maknanya besar lah. Kalau jenis orang dulu, kalau duduk satu kampung, maknanya sebelah-sebelah tu kadang-kadang tok buka kawasan tersebut. Kawasan Felda kadang-kadang. Yang buka kawasan tu adalah tok dia. Bila dia orang yang buka kawasan tersebut sebagai peneroka, maka tanah-tanah tu dia beli murah-murah dulu bagi pada anak cucu. Jadi yang duduk sekeliling kiri kanan semua anak beranak tu. Tu contoh anak beranak. Bila duduk dekat-dekat itu, adalah sebahagian daripadanya ataupun seorang dua yang putus silaturrahim. Tahulah sama kita anak beranak tak usaha. Tu kalau kita ambil skop yang lebih besar lagi, tak turun rahmat. Dalam hadis ni ada ulama hurai rahmat sini dengan makna tak turun hujan. Boleh jadi salah satu daripada puncanya ialah kerana penduduk kampung tersebut ada orang yang memutuskan silaturrahim. Itu besar. Besar dia punya akibat dia. Putus silaturrahim ni tak perlu tunggu akhirat. Dunia lagi Allah Ta'ala dah turunkan hukuman dia. Di dunia lagi, apatah lagi depan nanti ada hadis lain pula. Yang kita putuskan hubungan tu pula orang yang paling berjasa dengan kita, iaitu mak dan ayah kita. Tu lagi cepatlah hukuman daripada Allah Ta'ala turun pada si anak yang memutuskan hubungan rahim dengan mak dia, dengan ayah dia. Tak tangguh putus silaturrahim ni. Sebab tu kena hubung silaturrahim. Ada orang yang memutuskan silaturrahim, kita pergi hubung. Depan nanti dalam bab lain. Hubung silaturrahim ni saat orang putuskan hubungan dengan kita. Bukan saat hubungan duk terjalin elok. Dia mari rumah kita, kita pergi rumah dia. Dia jemput kenduri rumah dia, kita pergi. Kita jemput kenduri rumah kita, dia pun mari. Kita buat apa pun, kita sakit, dia mari ziarah. Dia sakit, kita pergi ziarah. Dan sebagainya lah. Berbalas-balas kita dengan dia. Tu dia panggil balas jasa. Bukan hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim ini maknanya saat orang putuskan hubungan dengan kita, kita pergi buat baik pada dia. Tu tinggi lagi daripada balas jasa. Balas jasa ni boleh jadi kerana malu. Dia mari kenduri rumah kita hari tu. Dia buat kenduri. Takkan kita tak nak pergi. Tu pergi tu sebab kerana malu dia mari rumah kita. Tu bukan kerana apa? Bukan kerana tuntutan agama suruh kita pergilah bila orang jemput kenduri.
Tapi kita berasa malu. Sebab malu tu kita pergi bertemu ataupun pergi pula balas apa yang orang yang buat pada kita. Saat kita sakit dia mari ziarah. Saat dia sakit kita pun pergi ziarah. Nanti kan kata tak kena pula. Time kita sakit dulu dia mari. Time dia sakit kita tak pergi. Nanti dia kata tak kena. Tu kita takut pada dia ataupun duk anggap benda-benda tak kena pada dia kata pada kita. Tu tak comel tu dalam diri kita. Tapi bagi orang yang hubung silaturahim ni memang usaha dia untuk buat kebajikan. Walaupun orang ni tak mari ziarah dia sebab apa? Sebab ada rasa benci pada kita. Kita pergi ziarah dia. Walaupun dia paling muka tengok pada kita, dak kita tengok dia senyum. Dia tak hulur tangan nak salam dengan kita. Kita hulur tangan walaupun dia tak sambut. Tu kebajikan besar. Tu hubung silaturahim. Kalau yang duduk elok berhubungan dah walaupun tak bertemu bertahun-tahun tak apa, tu tak putus silaturahim. Kita tak balik bertahun dah hari raya contohnya disebabkan oleh kerja dan sebagainya lah. Sibuk sangat kerja sampai tahap tak balik ke kampung lama bertahun ataupun duduk overseas tak balik lama dah kita. Tapi duk telefon, duduk hubungi melalui itu ini dan sebagainya. Ataupun zaman dulu tak ada hubungan apa, tak ada telefon, tak ada email, tak ada WhatsApp dan sebagainya. Apa kalau jenis tak putus silaturahim? Yang ni putus silaturahim kita pergi hubung. Yang tu afdal sekali. Apatah lagi dengan orang yang paling berjasa dengan kita. Kita tahu kakak kita putus rahim dengan mak. Kena usaha. Sebab tu agama sampai tahap boleh berbohong. Tu benar berbohong. Bahkan wajib kadang-kadang berbohong. Sebab apa? Tujuan nak islah antara dua insan. Dua insan yang berkelahi. Dua insan yang bergaduh. Mak tak benarkan kakak kita kahwin dengan pilihan dia. Macam mana pilihan kakak kita makrak? Contoh. Minat pada makrak pakai seluar jin koyak dia koyak di lutut. Mak tak setuju lah. Mu pilih orang miskin tu pakai seluar jin koyak tu. Pilihlah yang kaya sikit. Yang ada seluar jin yang tak koyak. Walaupun koyak tu dibuat-buat je. Cuma nak sebutnya, mak tak setuju menyebabkan kakak bawa diri. Tak balik rumah sebab apa? Sebab tak setuju, tak puas hati dengan keputusan mak, keputusan ayah. Kita adik-beradik kena usaha. Jangan biarkan ikut mu tahu sendiri hukuman putus silaturahim dengan mu ikut mu pandai-pandai. Tak boleh, kita kena usaha. Sebab kaum tu yang dimaksudkan oleh kaum tu murad dia ialah kaum yang membantu, sokong orang yang memutuskan silaturahim. Apatah lagi kita tolong pelaga. Kita pula tolong tambah. Mu ni jantan kau. Aku kalau jantan aku tak buat dah, tak cakap dengan dia ni. Tu jahat kita lah. Tambah lagi. Dia ni duk adik-beradik mu sendiri, duk mengata mu sendiri. Kita pula pergi tolong apa? Tolong persedapkan lagi ramuan dia. Biar apa? Biar makin panas antara dua beradik. Tu jahat kita lah. Tambah lagi. Tu tak bantu. Tu salah dah. Sebab apa? Putus rahim tu adalah satu maksiat besar. Jadi kalau di kalangan kita ni ada yang putus rahim. Ni musim comel ni. Musim Syawal ni musim yang cantik sangat. Hubung balik silaturahim yang putus sekian lama. Kadang-kadang masalah tak besar pun. Masalah kecil-kecil je antara adik-beradik ni. Tapi waktu kecil-kecil dulu, bergaduh, mudah mesra balik. Tapi bila dia besar sikit, umur 20-an dah, bila dia bergaduh, payah dia nak mesra balik. Apatah lagi, bila dah ada sikit sebanyak, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Ada kerja yang ni lebih sikit, yang ni kurang sikit. Ada duit yang ni lebih sikit, yang ni kurang sikit. Tu mula tu. Mula berasa rendah diri, mula berasa hina. Padahal dulu duduk sebilik ya. Tidur sebilik, tidur sebatal, makan setalam dan sebagainya. Tapi bila makin besar, Allah Ta'ala bagi belaka semua tu. Tapi duk berasa aku punya lebih, mu punya kurang. Tu kadang-kadang tak bertegur siapa. Isu kecil jadi makin besar, makin besar. Tak apalah, mu kaya, aku miskin. Tu mai ukit gitu. Padahal benda sama je kita daripada rahim sama. Mu ayah kita dua-dua tak erti ABC, tak erti alif bata.
Mu jadi panda, aku jadi tak berapa panda. Siapa bagi? Dua-dua Allah Ta'ala. Tu mengaji dalam Usuluddin tu. Tujuannya nak suruh mari redha, puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tu qada apa qudrah Allah Ta'ala tu. Apa yang mari daripada qudrah Allah Ta'ala, dia yang jadikan, dia yang buat, dia yang segala-galanya tu. Tu ta'alluq tanjizi qadim sifat qudrah Allah Ta'ala tu. Ngaji dalam Usuluddin. Maknanya dia yang menjadikan kita begini. Disebabkan oleh apa? Sifat iradah Allah Ta'ala. Tanjizi qadim Allah Ta'ala. Ta'alluq pada tanjizi qadim Allah Ta'ala. Dia berkehendak menentukan kita bagian-bagian keadaan kita sekarang ni. Jadi begitu begini. Dia pilih dah. Dia tentukan dah. Semua tu dalam ilmu Allah dah. Ya, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Bila kita tahu gitu, dia mari rasa puas hati. Sebab apa? Allah Ta'ala yang tentukan. Dengan sifat iradah dia. Lepas tu dia buat kita sebagaimana yang dia tentukan, dia kehendak. Itu sifat kudrat dia. Bila gitu, mari puas hati. Nama pun puas hati. Sifat apa? Sifat hati, bukan sifat luar. Bukan sifat duduk di lisan, duduk di mulut. Nama pun puas hati. Hati itu puas dengan Allah Ta'ala. Membuat aku, meletak aku dalam keadaan begini. Bukan mu tak tahu, mu tahu. Semua itu dalam ilmu mu lagi. Awal azali lagi. Mu tahu dah aku akan berada dalam keadaan begian sekarang ni. Semua tu pilihanmu dah. Ketentuanmu dah. Tu kita duk ngaji tu. Dalam qudrah, iradah, ilmu tu. Semua sekali tu. Tu tujuan mengaji ilmu Usuluddin tu nak suruh jiwa kita tu sebati. Jiwa kita ni sebati dengan apa? Dengan sifat Allah Ta'ala. Baru mari redha. Mulut duk sebut lama dah raditu billahi rabba. Lama dah mulut duk sebut. Hati tak puas dengan Allah Ta'ala. Mulut duk baca sebab apa? Ada dalam maksurah. Dalam maksurah itu ada raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku telah redha. Maknanya lama dah redha dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb. Mulut duk sebut lama dah. Hati tak puas dengan Allah Ta'ala. Tu nak hati, biar siapa tahap hati kita puas hati dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tu tujuan mengaji Usuluddin. Nak suruh hati kita tenang dengan Allah Ta'ala. Baik. Cuma nak sebutnya tu contoh. Contoh kita adik-beradik kadang-kadang isu kecil, bila makin besar, makin berbeza antara kita dengan adik kita dengan abang kakak kita, menyebabkan makin jauh jurang payah. Nak dekatkan balik di antara hubungan rahim yang dulunya molek-molek mesra adik-beradik. Baik. Jadi kena ingat, sini ancaman daripada Allah Ta'ala melalui lisan Nabi. Tak akan turun rahmat. Lepas tu rahmat ni, tak semestinya hujan lah. Apa saja kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Tu kebahagiaan, salah satu daripada rahmat Allah. Murah rezeki, salah satu daripada rahmat Allah. Anak-anak berjaya, salah satu daripada rahmat Allah. Kita diberi keinginan untuk mengaji, salah satu daripada rahmat Allah. Banyaklah rahmat Allah Ta'ala ni. Bila Allah Ta'ala kasih pada kita, dia bawa ke arah kebaikan semua. Tu kasih sayang daripada Allah. Orang yang putus silaturahim tak dapat benda ni. Mungkin salah satu daripada sebab kita tak dapat itu, ini dan sebagainya dalam hidup, mungkin sebab putus silaturahim. Tu kena tengok masing-masing lah. Saya tengok saya, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Ada tak di antara anak beranak kita, kaum kerabat kita, yang kita putuskan hubungan silaturahim, tak bertegur siapa dengan sebab masalah-masalah tertentu dan sebagainya lah. Baik. Itu satu hadis dalam bab 31. Bab 32. Babu ismi qati'ir rahimi. Ini cerita dosa pula. Bab pada menyatakan dosa orang yang memutuskan hubungan keluarga. Hadis 64, hadis marfu'. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Aqil
An Ibni Shihab akhbarani Muhammad bin Jubair ibni Mut'im anna Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kata, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tadi hadis yang 63 tu hukuman bagi pemutus silaturahim di dunia. Yang ni hukuman bagi pemutus silaturahim di akhirat. Nabi sebut daripada Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Tu ancaman besar pada kita. Orang yang memutuskan silaturahim, dunia tak turun rahmat. Maknanya tak ada kasih sayang Allah duk atas muka dunia. Ibarat mudah kalau kita nak faham tak, duk dalam rumah, mak ayah duk marah kau kita. Selesa kau duduk dalam rumah gitu. Nak ambil nasi dapur pun berasa tak selesa. Sebab apa? Mak tak tegur, ayah tak tegur. Mak kalau tengok kita masuk dalam bilik. Ayah kalau tengok kita buat tak peduli, buat tak endah. Sebab apa? Kita bermasalah contoh. Tak selesa duduk dalam rumah gitu. Asyik nak keluar, nak cari member-member yang boleh kita ada teman berbual, bersembang, duduk sekali gitu. Sebab apa jadi gitu? Sebab duduk dalam rumah, supaya duduk dalam neraka dah tu. Jauh daripada kasih sayang mak dan ayah. Begitu ibaratnya, duduk dalam dunia, tak ada rahmat Allah Ta'ala. Maka tak ada kasih sayang daripada Tuan pemilik bumi ni. Tuan pemilik dunia ni. Tak ada kasih, tak ada sayang daripada Allah Ta'ala. Tu kalau jiwa kita sedar lah. Masalahnya jiwa kita ni tak sedar. Benda tu duk berlaku di kita. Sebab apa? Kita memutuskan silaturahim. Sebab duk berlaku di kita, nak makan boleh makan. Nak minum boleh minum. Nak menyawa boleh menyawa. Sihat, segar bugar kita. Nak buat itu ini pun boleh. Allah Ta'ala biar begitu. Walaupun kita ni putuskan silaturahim. Sebab apa? Sebab tu perangai Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala ni, dia Al-Halim. Al-Halim ni maknanya dia lemah lembut. Salah satu daripada orang yang ulama lemah lembut ni, dia tangguh hukuman. Sebab tu dia tak turun lalu hukuman. Walaupun apa? Walaupun melibatkan apa? Melibatkan hubungan rahim. Tak ada kata putus hubungan rahim tu kena lalu, tidak. Ditangguh dulu, bagi peluang, bagi ruang, taubatlah. Kembalilah pada Allah Ta'ala. Gilah bertemu dengan mak minta maaf dengan dia. Gilah bertemu dengan ayah, minta maaf dengan dia. Bersalam, cerita apa yang kau dah buat dulu. Minta maaf, dia ada terasa hati tu. Tu Allah Ta'ala bagi ruang, bagi peluang. Sebab sifat dia Al-Halim. Beza dengan perangai kita manusia, tidak bersifat dengan Al-Halim. Ada salah je pakai tak tegur lalu dah. Ada salah je pakai marah lalu dah kita. Tak ada Al-Halim, gopoh kita. Itu tak serupa dengan sifat Allah. Cuma nak sebutnya, seronok kalau kita duduk dalam dunia, dalam keadaan kita sedar, bila kita memutuskan silaturahim, kita duduk ni, kalau kita makan sekalipun, ibarat seperti orang bagi dalam keadaan, bukan nak bagi pun. Kalau orang Kelantan kata bagi dalam keadaan mecok, panggil. Orang Kuala Lumpur panggil apa? Tahu, saya tak tahu bahasa. Gitu habis kurang. Bahasa apa saya tak faham. Saya bukan orang Kuala Lumpur. Saya orang Kelantan. Jadi itulah bahasa dia nak beritahu. Bagi juga, tapi bagi dalam keadaan macam tu. Bagi makan, bagi minum, bagi sehat, bagi apa yang kita nak, tapi bagi dalam keadaan macam tu. Dia ambil sendiri kamu nak duit dalam tabung tu. Tu tak sedap duduk dalam rumah gitu, ibarat dia. Ambil banyak ni sudahlah. Tu tak sedap duduk dengan mak ayah gitu. Sebab apa? Dia marah pada kita kerana salah kita. Sebab tu, ibaratnya begitulah kita duduk dalam muka bumi Allah Ta'ala ni. Kalau kita tahu kita ni pemutus silaturahim, hadis bagi tahu dah. Hukuman dia di dunia, mu tak duduk dalam kasih sayang Allah. Maka cari jalan, kita tak bertegur dengan pak saudara. Pergi rumah pak saudara, bawa hadiah.
Gi ziarah dia, tanya dia sakit, gi ziarah dia. Tanya tak sakit, kita bawa gi anak-beranak kita, anak-anak kita, bini kita, gi bertemu dengan dia, bawa hadiah bertemu dengan dia. Tu supaya apa tu? Tujuan nak hubung balik silaturahim kita dengan dia. Supaya apa? Nak gapai rahmat Allah. Tu ya. Apa guna kita duduk atas muka bumi tak ada rahmat Allah Ta'ala? Tuan-tuan duk baca dah hadis. Kita masuk syurga pun dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Hatta Nabi sebut gitu, sahabat tanya, engkau pun gitu juga Rasulullah? Ya, aku pun gitu juga. Wala ana, Nabi kata, aku pun tak akan masuk syurga dengan amal ibadat. Sebanyak amal ibadat Nabi tu, Nabi kata aku tak masuk syurga dengan amal ibadat juga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah Ta'ala selubungi aku dengan rahmat kasih sayang dia. Barulah aku boleh masuk syurga juga. Tu setara Nabi jawab gitu. Kita dengan amal ibadat tak banyak. Dengan apa? Dengan taat pun tak banyak. Mungkar banyak. Maksiat banyak. Duduk dalam keadaan Allah Ta'ala tak suka peluk pada kita. Biar boleh rasa tak sedap duduk di atas muka bumi ni dalam keadaan macam tu. Tu hukuman dunia. Akhirat. Lebih-lebih lagi tengok akhirat. Hadis yang Nabi cerita. Nabi kata, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Yang ni sebut banyak kali dah. Takwilan ulama kepada maksud tak masuk syurga ni. Al-Imam Nawawi sebut, ulama bagi dua takwilan, dua huraian. Apa makna maksud, apa makna Nabi sebut tak masuk syurga ni? Satu, kata Imam Nawawi, maksud tak masuk syurga ni tak masuk syurga langsung. Maknanya tak masuk syurga tu, maknanya pergi ke akhirat tak bertemulah kita dengan syurga. Kalau tak bertemu dengan syurga, duk mana? Dengan aku lah awak dia. Ni yang golongan mana ni? Golongan macam mana ni? Yang pergi ke syurga, Muslim kita asalnya. Mukmin kita atas dunianya. Lepas tu putus silaturahim kita. Pergi ke akhirat, tak masuk syurga. Masuk neraka abadan. Sampai bila-bila. Ni golongan mana ni? Kata Imam Nawawi, orang yang putus silaturahim. Lepas tu dia kata, putus silaturahim ni bukan haram, dia tu halal. Tu dia ubah hukum. Dia dah mengubah hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan memutuskan hubungan silaturahim adalah haram. Tiba-tiba dia kata halal hukumnya. Maka orang ni kafirun, murtad, terkeluar daripada agama. Dalam keadaan dia boleh jadi tak sedar. Galik. Dengan tak mengaji tak sedar. Banyak benda tak sedar kalau tak mengaji. Dengan mengaji kita tahu, oi tak boleh walau sebut benda-benda gini. Walaupun nampak macam kecil je sebutan kita, pegangan kita. Tapi bila kita ubah hukum Allah Ta'ala daripada haram, kita ubah jadi halal, maknanya dah cukup untuk mengeluarkan kita daripada Islam. Yang jenis ni tak akan masuk syurga. Bukan dengan sebab putus silaturahim, tapi dengan sebab dia dah ubah hukum. Orang kata, gila bertemu dengan ayahmu uzur dah tu, tak lama dah tu dia nak meninggal. Lagipun haram, haram putuskan silaturahim. Siapa kata haram? Tak ada haram halal apa? Tu dia ubah tu. Tu bahaya bercakap gitu. Beringat orang mengaji tak apa, dia reti, dia tahu. Orang tak mengaji galik-galik macam akan kaca butir. Bercakap benda i'tiqad, benda yang boleh menjejaskan akidah kita. Dalam keadaan kita tak tahu, galik-galik makan. Galik-galik duk bercakap, kadang-kadang dalam gurau senda je, dia jadi gurau senda je. Benda-benda yang melibatkan apa? Melibatkan boleh keluar daripada agama. Yang jenis ni, putus silaturahim, bukan sebab putus silaturahim tu dia tak masuk syurga, tapi sebab dia dah tukar hukum daripada haram kepada halal. Baik, satu lagi kata Imam Nawawi, takwilan dia ataupun tafsiran dia ialah, orang ni tak masuk syurga, tapi tak masuk syurga tu bersama golongan awal. Gitu.
Tak masuk syurga ma'as sabiqinal awwalin, bersama dengan orang-orang yang awal masuk syurga. Ialah antara kita dengan orang yang hubung silaturrahim, mestilah dia masuk syurga dulu. Sebab apa? Dia tak ada isu dengan orang. Dia tak ada isu dengan segala orang yang ada hubungan rahim dengan dia. Kita ada isu. Bila kita ada kes dengan orang yang ada rahim dengan kita, kena selesai dululah di akhirat. Apa yang kita tak puas hati dengan dia, yang dia tak puas hati dengan kita, selesailah dulu di akhirat. Menyebabkan lambat. Tu kalau menyebabkan lambat saja duk kira bicara. Kalau tak lepas jawab dia. Tak lepas agak jawab dia, masuk neraka dulu. Pas neraka ni Allah Ta'ala sebut di akhirat sana, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari sana Allah Ta'ala kata serupa dengan setahun dalam hitungan kamu sini. Tu satu hari setahun. Pas berapa hari kita masuk dalam neraka tu tak tahu. Kalau 7 hari cukup dah, 7 tahun lama dah. 7 tahun ni lama dah. 12 tahun lama dah kes bela tadi. 12 tahun lama dah. Nasib baik berjalan serentak hukuman tu. 12 tahun cukup dah, lama dah. 12 tahun ni. Budak daripada kosong, umur 12 tahun, darjah 6. Kalau kita duduk dalam apa, kalau kita sebagai ayah, na'udzubillah, duduk dalam penjara, anak kita lahir, sebelum kenal kita keluar umur dia 12 tahun. Dia pun tak kenal mana ayah dia. Lama. Tu kalau 7 hari apa, kalau 7 hari, kalau seminggu, kalau 2 minggu, kalau bulan-bulan, kalau tahun-tahun, kali. Sebab nilai tahun di akhirat lebih lama berbanding dengan apa? Berbanding dengan dunia. Baik. Jadi, tu di antara ancaman hukuman yang Allah Ta'ala suruh Nabi khabarkan awal-awal. Anda putus silaturrahim di dunia, tak sempat minta maaf. Tak sempat taubat pada Allah Ta'ala, maka di akhirat nanti tak masuk syurga lah mu. Tak masuk syurga, pergi ke neraka. Orang pakat pergi ke syurga belaka, kita pakat pergi ke neraka, na'udzubillah. Sebab apa? Ada kes putus silaturrahim. Sebab tu nak masuk syurga ni, secara umumnya, jaga hubungan satu dengan Allah. Jaga hubungan satunya dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, jaga hubungan dengan aqarib, dengan kaum kerabat. Sebab tak masuk syurga ni, sebab putus silaturrahim. Tengok orang yang ada di sekeliling kita, yang ada ayah, yang ada mak, yang ada adik-beradik, yang ada pak saudara, yang ada tok, yang ada nenek, yang ada sepupu, sepapak dan sebagainya tu. Tengok, biar tak ada langsung masalah di antara kita dengan dia. Dia buat masalah pada kita, tak apa. Kita hubung silaturrahim dengan dia. Jangan kita buat masalah dengan dia. Kita yang mengaji, yang tahu sikit sebanyak pun duk buat benda yang sama juga, putus silaturrahim dengan orang tak mengaji. Tak boleh gitu. Baik. Hadis yang pertama, bab dosa putus silaturahim. Hadis yang ke-65. 3 hadis bab ni. Laju sikit. Hadis kursi. Ini hadis kursi. Maknanya Nabi tolong cerita. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني يا رب يا رب فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Ar-Rahim cabang daripada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim sujnatum minar Rahman. Sujnatum minar Rahman ni maknanya gambaran ataupun potret kepada sifat kasih Allah Ta'ala. Itu Rahim. Yalah, Rahim ni ada pada siapa? Pada perempuannya yang bergelam mak. Mak ke nenek ke yang nama perempuan lah. Dengan sebab rahim itulah kita ada. Dengan sebab ada rahim itulah dia sanggup buat apa-apa untuk anak dia. Dia susah tak apa. Dia korban hatta makan minum dia.
Hatta sihat dia, hatta jaga tidur dia dan sebagainya lah. Hatta rehat dia, dia korban serba-serbi sebab rahim tu. Tu potret ataupun gambaran kepada kasih Allah Ta'ala. Tu baru satu bagi kepada manusia tu. Kita tengok satu rahmat di dunia ni, Allah Ta'ala bagi satu je rahmat pada makhluk ni. Haiwan dengan haiwan, kita sesama manusia ni boleh berkasih sayang ni, satu daripada 100 rahmat Allah Ta'ala. 99 lagi Allah Ta'ala simpan di akhirat nak bagi pada kita. Bayangkan lah, 99 lagi. Dalam keadaan satu ni pun orang kafir boleh makan dah. Orang kafir boleh hidup senang lenang dah. Nak cabar, nak guna kalimah Allah Ta'ala pula dah. Pergi ke isu lain pula tuan-tuan. Dia masuk isu lain. Tuan-tuan bacalah dalam surat khabar. Cuma nak sebutnya gitu. Duduk atas muka bumi dalam keadaan dia buat kufur pada Allah Ta'ala. Boleh makan dia? Boleh makan. Boleh minum? Boleh minum. Boleh sihat? Sihat, lebih sihat kadang-kadang daripada kita. Dia berjalan elok, kita bertongkat dah. Dia berdiri elok, kita semayang pun atas kursi dah. Umur dia lebih tua pada kita lagi. Kaya dia kadang-kadang lebih daripada kita. Tu baru satu sifat Rahman. Lepas tu 99 lagi Allah Ta'ala simpan untuk orang yang beriman saja di akhirat nanti. Tu yang tak pelik syurga besar-besar. Serupa sekolah nak suruh mudah faham. Serupa sekolah tadi kan kita besar ke kecil? Kecil ya, sebuah rumah boleh jadi. Lepas tu bila masuk sekolah rendah, besar sekolah rendah. Besar lagi sekolah menengah. Pergi ke sekolah menengah, luas lagi sekolah menengah. Besar lagi universiti. Masuk universiti banyak fakulti, pusing tak habis. Bila keluar daripada universiti pendidikan, universiti kehidupan, besar lagi. Itu universiti kehidupan ni. Sekarang ni kita duduk dalam universiti kehidupan ni. Luah lagi. Gitu ibarat dia. Alam dunia luah dah. Allah Ta'ala janji akhirat besar lagi. Tu nak bagi tahu 99 rahmat Allah Ta'ala. Tu yang tak sedar tu duduk dalam nikmat Allah Ta'ala tu. Galik seralik-galiknya. Makan sejenis makanan. Duduk galik situ makan. Baru satu jenis makanan. Galik dah, sedap dah. Tak terai yang kedua lagi. Ambil yang kedua sedap juga. Tak ada yang tak sedap. Tu syurga Allah Ta'ala bagi. Daripada 99, bayangkan 99 tu untuk yang beriman saja. Di atas dunia ni rahman Allah Ta'ala bagi pada semua. Yang kafir bagi, yang mukmin pun bagi. Tu yang orang kafir boleh makan minum. Kita pun boleh makan minum. Sebab apa? Rahman daripada Allah Ta'ala. Cerita dah bab Bismillahirrahmanirrahim. Cuma nak sebutnya, bila mana Allah Ta'ala jadikan rahim, satu daripada sifat rahmat Allah Ta'ala tu boleh lihat di rahim tu. Kita boleh menumpang di situ, duduk dalam keadaan elok, mak kita jaga. Dia tengok kita tu, dia mari kasih. Dia pegang perut dia, dia mari sayang pada anak dalam tu. Tak tahu macam mana tu. Dia nak warna putih, keluar warna gelap. Dia nak cerah, keluar kelabu. Dia nak laki, keluar perempuan. Tapi dia duduk gosok perut dia, suka dia. Tunggu waktu nak lahir nanti. Kita gosok juga tak lahir-lahir sekarang ni. Nak macam mana? Boroi kita. Bukan mengandung, boroi. Gosok juga tiap hari, tapi tak lahir-lahir. Cuma nak sebutnya sebab kita bukan rahim. Dia rahim. Kasih dia pada anak tu. Sebelum lahir lagi, sedia dah pakaian. Jom bang, kita pergi cari pakaian. Doktor scan tengok perempuan ni. Kita beli warna pink semua lah bang. Beli warna hijau lah. Kita nak suruh anak kita patik Islam ni. Contoh. Tuan-tuan anak suruh ceria sikit. Nampak tuan-tuan mengantuk. Jadi, begitulah tuan-tuan. Cari sebelum apa? Sebelum anak ni lahir lagi. Sebab apa? Rahim. Sayang, bunyi dah cepat sini. Padahal malam pertama ni kuliah dah. Malam pertama tak apalah. Malam pertama dia pendek, kena panas enjin je. Balik. Cuma nak sebutnya, di akhirat nanti ada 99 lagi tunggu. Jadi, sebab tu dia sebut, Rahim ni adalah sujnatum minar Rahman. Gambaran ataupun potret daripada sifat Rahman Allah Ta'ala. Jadi di akhirat nanti, saya baca hadis ni je. Di akhirat nanti Rahim pun mari mengadu pada Allah. Taqulur Rahim tu. Rahim bagi tahu pada Allah, ya Rabb, wahai Allah, inni zulimtu, aku dizalimi. Wahai Allah, qut'tu, aku diputuskan. Ya Rabbi, inni. Tu dia mengadu kezaliman yang dibuat tu di antara kita. Dengan kita, sesama kita tu, memutuskan hubungan rahim tu. Dia mengadu inni ya Rabbi, maka fayujibuha, Allah Ta'ala jawab pada rahim. Apa Allah Ta'ala kata? Ala tardaina. Tengok Allah Ta'ala hiburkan rahim. Sebab rahim bersedih, maka Allah Ta'ala hiburkan. Benda ni tak peliklah berlaku di akhirat. Benda yang di dunia tak boleh bercakap.
Macam mana di akhirat boleh cakap? Tuhan sebut dah kan, macam mana mu boleh cakap? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hari ni Allah Ta'ala nak bagi aku bercakap. Walaupun di dunia tangan tak bercakap, kaki tak bercakap, kulit tak bercakap. Semua benda yang selain daripada mulut kita je yang bercakapnya. Maka di akhirat Allah Ta'ala nak dia bercakap. Bercakaplah dia. Begitu juga Rahim. Tak boleh bercakap asalnya di dunia. Tapi bila Allah Ta'ala nak dia bercakap, boleh cakap. Benda ajaib, lebih ajaib lagi pada ni lagi. Allah Ta'ala boleh tunjuk. Maka Allah Ta'ala nak hiburkan Rahim yang sedih ni. Apa kata Allah? Mu suka tak? Ala tardaina, mu puas hati tak? Mu suka tak? An aqta'a man qata'ak. Kalau aku putuskan hubungan dengan orang yang putuskan hubungan rahim ni, dan aku hubungan dengan orang yang hubung silaturahim ni. Maknanya siapa-siapa yang putuskan rahim, aku akan putuskan dengan rahmat aku. Tuan-tuan bayangkan di akhirat, dalam 99 rahmat Allah Ta'ala, orang putuskan silaturahim, satu daripada 99 tak dapat. Oh la haula wala quwata illa billah. Nak pergi cari mana kita? Nak pergi cari siapa? Dalam 99 ni sepatutnya bolehlah kita paling tidak satu. Satu pun tak dapat dengan sebab putus silaturahim. Ni betul-betul ancaman daripada Nabi. Suruh duduk atas dunia ni baik-baik. Duduk atas dunia ni jangan duduk bergaduh-gaduh. Duduk atas dunia jangan duduk bertumbuk-tumbuk. Jangan duduk bertengkar-tengkar. Benda boleh selesai dengan cara baik. Tak ada benda tak boleh selesai dengan apa? Dengan bicara yang elok, dengan berhitung, dengan mesyuarat. Tak ada. Tapi itulah perangai nafsu amarah kita, ambil jalan dosa. Ambil jalan apa? Ambil jalan dosa, ambil jalan marah, ambil jalan gaduh, ambil jalan putus silaturahim. Kalau apa? Kalau yang ada hubungan rahim. Ni Allah Ta'ala ancam. Di akhirat orang ni aku akan putuskan hubungan dengan dia. Maknanya 99 rahmat Allah Ta'ala tak ada di orang yang putus rahim. Tapi kalau kita pergi dalam keadaan kita menghubung rahim, jawab dia kita akan dapat rahmat 99 daripada Allah Ta'ala. Salah satu daripadanya apa? Syafaat. Syafaat saat duduk dalam neraka dah. Ada orang yang soleh di dunia yang kita baik dengan dia, duduk dampingi dia di dunia dulu, dia duduk cari kita. Mana fulan bin fulan ni? Tak ada dalam syurga ni. Kata malaikat ada dalam neraka. Ya Allah, aku tak senang duduk ni kalau dia tak masuk syurga sekali. Allah Ta'ala perintah, ambil lelaki tu masuk syurga sekali dengan ni. Tu nak kata lebih. Hari tu di Masjid Muaz bin Jabal orang tanya Baba sepanjang. Isteri dengan suami ni boleh duduk sekali tak Baba? Kalau amalan tak sama baik, boleh tak duduk sekali dalam syurga nanti? Kan duduk wish lalu kan. Til jannah kan tak gitu. Orang muda kan til jannah, benda til jannah tahu. Nak masuk syurga sekali, nak duduk dalam syurga sekali. Baba baca satu ayat aja yang tuan-tuan baca dalam surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka duduk dalam syurga atas sofa, duduk bersandar di atas sofa tu, berehat di atas sofa. Suami isteri akan duduk sekali dalam syurga. Walaupun isteri tak banyak sembahyang malam, tak apa. Suami sembahyang malam, bapa kata pahala suami sembahyang malam tu dah boleh dah pada isteri. Sebab apa? Kewajipan isteri tak sama kewajipan suami. Dia bangun celek mata juga, kita bangun celek mata juga, tapi sibuk dia dengan benda lain. Siap buku anak, siap bil anak, siap makan minum anak. Kita tak ada urusan tersebut. Bangun 2 rakaat sembahyang sunat wudu, 2 rakaat sembahyang tahajud, 2 rakaat sembahyang witir, satu lagi witir lah sekali. Kita cara kita, dia cara dia. Pahala kita buat boleh kepada dia. Tu bapa sebut. Tu nak duduk suami isteri dalam syurga walaupun tak sama, antara rahmat Allah Ta'ala dia himpun sekali. Tu kata yang duduk dalam syurga dah tu, yang tak duduk dalam syurga pun ada kes yang Nabi cerita dalam hadis, diambil keluar sebab kita bersahabat dengan orang soleh atas dunia ni. Sebab tu kena pilih sahabat duduk atas dunia. Jangan duk duk pilih sahabat tepi-tepi jalan, bertemu tepi-tepi jalan jadikan sahabat baik kita. Cari orang soleh. Sebab apa? Tujuan kita nak tumpang kesolehan dia. Bukan di dunia, di akhirat sana. Ni kesolehan orang soleh ni, kita yakin dia ni orang baik, orang soleh akan ke syurga. Tu husnudzon kita dengan dia dah di dunia tu. Lepas tu nak tumpang dia di akhirat nanti. Tu yang kita cari tok guru,
Kalau tidak tok guru pun orang yang baik dengan tok guru. Tu rantai-rantai mata tu kita cari. Untuk apa? Untuk menjadi asbab kita ke syurga Allah Taala. Baik. Habis dulu situ akan datang satu lagi hadis dalam bab ni juga, hadis yang ke-66. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.